Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid sihat di samping keluarga tersayang. Bersua kembali bersama Cikgu Badariah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Jom kita belajar bersama Cikgu. Bahasa Melayu tahun 6, kita masih lagi menggunakan tema 6 iaitu Semangat Cinta akan Negara. Unit 18, Bersyukurlah. Tajuk kita pada hari ini, kita sudah berjaya. Baiklah, seperti biasa sebelum mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, kita lihat dahulu standard kandungan. Standard kandungan kita pada pagi ini 5.1. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran kita 5.1.7. Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul. Baiklah, kita lihat pula objektif kita pada pagi ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul. Manakala kriteria kejayaan kita pula, murid dianggap berjaya apabila dapat mengenal pasti kata hubung dan membina ayat menjadi peregat. Jadi, hari ini kita akan fokuskan kepada kata hubung dan membina ayat menjadi perenggan daripada kata hubung tersebut. Baiklah, seperti biasa sebelum cikgu mulakan pengajaran dan pembelajaran kita pada pagi ini, kita lihat dahulu apa itu kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata, ayat dengan ayat. Itu yang dikatakan dengan kata hubung. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat jenis-jenis kata hubung. Kata hubung terbahagi kepada 3. Kata hubung yang pertama, kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, frasa atau ayat yang sama sifatnya atau memiliki status yang sama. Itu adalah kata hubung gabungan. Kata hubung yang kedua, kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ialah kata hubung yang menyambung satu ayat induk dengan satu atau lebih ayat yang kecil. Itu adalah kata hubung pancangan. Manakala kata hubung yang ketiga ialah kata hubung berpasangan, iaitu dia hadir serentak dalam sesuatu ayat majmuk. Itu adalah kata hubung berpasangan. Baiklah, mari kita lihat contoh kata hubung gabungan. Contoh yang cikgu berikan di sini ialah dan, tetapi, atau, maka, lantas, lalu, sambil, malahan, serta, bahkan. Okey, baiklah, mari kita lihat contoh ayat yang cikgu berikan di sini menggunakan kata hubung gabungan. Yang pertama, Encik Salmi memasak sambil mendengar radio. Encik di sini adalah lelaki.
Jadi Encik Salmi memasak sambil mendengar radio. Kata hubung di sini ialah kata hubung sambil, iaitu pekerjaan tersebut dilakukan secara serentak. Memasak, mendengar. Itu yang dikatakan kata hubung gabungan. Contoh yang kedua, Sarimah naik ke pentas lalu menyampaikan syarahan. Kata hubung gabungan di sini ialah kata hubung lalu. Maksud di sini, pekerjaan itu diikuti dengan pekerjaan yang seterusnya dalam situasi yang sama. Jadi ayat di sini ialah Sarimah naik ke pentas lalu menyampaikan syarahan. Itu adalah kata hubung gabungan. Mari kita lihat contoh kata hubung pancangan. Contohnya, kerana, jika, supaya, walaupun, agar, bahawa, sehingga, sementara, apabila, yang, semenjak. Ini adalah contoh-contoh kata hubung pancangan. Mari kita lihat penggunaan kata hubung pancangan di dalam ayat. Contohnya, Farid membeli kasut yang berwarna hitam. Yang di sini adalah kata hubung pancangan relatif. Nombor 2, dia sedar bahawa dirinya memang bersalah. Bahawa di sini adalah kata hubung pancangan komplimen. Yang ketiga, saya berkawan dengannya semenjak kecil. Semenjak di sini adalah kata hubung pancangan keterangan. Jadi, kata hubung pancangan ada 3 jenis, iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplimen, kata hubung pancangan keterangan. Mari kita lihat contoh kata hubung yang ketiga, iaitu kata hubung berpasangan. Contoh-contoh di sini ialah baik mahupun, bukan sahaja, malah, entah, sedangkan, ini kan pula, walaupun, tetapi. Iaitu kata hubung ini hadir berpasangan dalam satu ayat majmuk. Contoh ayatnya 1. Cerita itu entah betul, entah tidak. Maksud di sini entah di sini adalah kata hubung berpasangan. Yang kedua, walaupun sudah seabad tetapi beliau sihat. Walaupun sudah seabad tetapi beliau sihat. Walaupun di sini adalah kata hubung berpasangan dengan tetapi. Mari kita lihat aktiviti pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid perlu mengenal pasti kata hubung dan membina ayat menjadi perenggan. Murid-murid perlu melihat buku teks halaman 102. Maksud di sini, murid-murid perlu mengenal pasti kata hubung yang diberikan di sini untuk menggabungkan ayat-ayat yang telah diberikan. Kemudian, ayat-ayat tersebut lengkapkannya menjadi perenggan. Boleh? Sebelum kamu buat, kita dengar dulu nanti penerangan cikgu. Mari kita baca perenggan yang pertama bersama-sama. Kita sudah berjaya. Pagi Ahad yang lalu, Amar, Damrun, Izuni dan Ifah berkumpul di hadapan pintu masuk ke kawasan perumahan mereka. Mereka bercadang untuk membantu penduduk di kawasan perumahan mereka menyiapkan pondok kawalan keselamatan.
Walaupun usia mereka masih muda, mereka sanggup memerah keringat demi sayang akan kawasan perumahan mereka. Murid-murid nampak di sini ya, perkataan yang berwarna merah tu, perkataannya adalah untuk. Untuk di sini adalah kata hubung, seperti mana yang telah cikgu terangkan tadi. Jadi untuk di sini adalah kata hubung gabungan. Baiklah murid-murid, mari kita bincang ayat-ayat di bawah dengan menggunakan kata hubung. Kita lihat ayat yang pertama. Penduduk membawa alatan, cangkul, penukul, paku, kayu dan lain-lain. Apakah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan ayat ini? Ya, kata hubungnya seperti. Jadi ayat yang lengkap di sini ialah penduduk membawa alatan seperti cangkul, penukul, paku, kayu dan lain-lain. Kita lihat ayat yang kedua. Seterusnya, ketua kampung berdiri memberikan taklimat. Kata hubung yang digunakan di sini apa ya? Ya, kata hubungnya lalu. Jadi ayat yang lengkap di sini ialah seterusnya ketua kampung berdiri lalu memberikan taklimat. Ayat yang ketiga. Selepas itu mereka mula bekerja. Perkataan di sini adalah tekun. Kata hubungnya apa ya? Cuba kamu fikir sejenak. Ya, kata hubungnya dengan. Jadi ayat yang lengkap di sini, selepas itu mereka mula bekerja dengan tekun. Ayat yang keempat, ada yang ditugasi membancuh simen. Kata hubung yang digunakan di situ ialah untuk. Untuk. Jadi ayat lengkap, ada yang ditugasi untuk membancuh simen. Faham tu murid-murid? Okey, ayat seterusnya. Izuni menyediakan minuman. Ifah menyiapkan makanan. Jadi, kata hubung digunakan di sini ialah manakala. Sebab apa kita gunakan manakala? Dua watak, dua pekerjaan. Kita gunakan manakala. Yang seterusnya, akhirnya pondok keselamatan itu berjaya disiapkan menjelang tengah hari. Kata hubung di situ ialah tak kala. Tak kala. Dan akhir sekali ayat yang digunakan di sini menggunakan kata hubung apa ya? Kita lihat ayatnya ya. Setelah kerja selesai, penduduk kampung berehat menikmati hidangan. Kata hubung yang digunakan di sini ialah sambil. Jadi ayat yang lengkap di situ. Setelah kerja selesai, penduduk kampung berehat sambil menikmati hidangan. Jadi cikgu harap murid-murid boleh menyambungkan ayat-ayat ini menggunakan kata hubung. Selepas murid-murid menyambungkan ayat ini menggunakan kata hubung, murid-murid perlu menulis ayat ini dalam bentuk perenggan. Baiklah, kita lihat perenggan yang terakhir. Kerja menyiapkan pondok keselamatan itu bukanlah perkara yang mudah. Ketua kampung menyatakan bahawa hanya kerjasama yang jitu daripada penduduk dapat menyiapkan pondok tersebut. Oleh itu, ketua kampung mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kata yang berwarna merah ini adalah kata hubung pacangan, iaitu kata hubung pacangan bahawa dan juga yang. Jadi, cikgu harap dengan penerangan cikgu mengenai kata hubung tersebut, murid-murid faham bagaimana menggunakan kata hubung di dalam ayat. Faham tu ya?
Baiklah, cikgu rasa itu saja perkongsian cikgu pada kali ini mengenai kata hubung. Jadi, cikgu harap murid-murid buat latihan menyalin ayat-ayat yang telah dibincangkan tadi dalam bentuk pernadat. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Sekian, terima kasih dari cikgu. Sebelum kamu meninggalkan channel cikgu, jangan lupa komen, like dan share channel cikgu. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe sebagai sokongan kamu kepada cikgu. Jumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.